kan ada 3. Kita Okey. nyatakan lah 3 perkara yang kita harus fahami itu tadilah. Tahu, faham, boleh buat dengan betul. Assalamualaikum, ibu bapa, guru-guru, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya Qadri Ahmad. Saya Jamil Adimin. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam podcast pendidikan bersama Dr. Jaka. Ini episod 69. Apa agaknya kita nak cerita ya? Dr. Qadri, saya izinkan Dr. Qadri untuk membuat sedikit pembetulan lah daripada episod yang lepas. Episod yang lepas bukan telajak. Saya bercerita tentang golf tu, Dr. Qadri. Tiba-tiba seorang penonton yang bernama Haji Muhammad Arifin Adimin. Aduh, adik saya lah tu. Dia menegur saya tentang kesilapan istilah slice bila main golf. Saya kata kalau di sana tu hole, kalau pukulan begitu, itu saya kata itu slice. Dia kata bukan. Itu bukan slice. Tapi itu draw, dia kata. Oh gitu pula. Yang slice tu begitu. Terbalik lah itu. Terbalik. Itu untuk right-handed lah. Right-handed pukul sana, dia pukul ke sana, tapi bola tu pergi sana. Yang itu dipanggil slice. Kalau situ dipanggil draw. Yang kalau ke situ pula ada lain. Pula. Ada lain. Pula. Dipanggil yang ke sana tu dipanggil hook. Yang ke sana boleh ke sana. Betul. Tapi dia mesti dengan tujuan. Okey. Itu maknanya yang membezakan bila saya tanya, dia seorang golfer lah. Yang bila saya tanya mengapa dia buat pukulan slice, draw, hook, dia kata ada sebabnya. Yang pertama, kalau amateur, itu tandanya dia salah pukul lah. Dia tunjuk ke sana, tapi dia pergi sana, atau ke sana, atau entah ke mana. Tapi kalau profesional, dia ada tujuannya. Ada tujuannya. Kerana mungkin di depan tu ada pokok, ada halangan, ada rumah seperti yang sebutkan. Jadi dia pukul ke sana dulu. Itu slice. Dia kata slice tu ke sana. Hole lubang ke sana. Dia ke sana. Kalau ke sana itu draw. Jadi sebabnya kalau ke sana tu apa ada sebab lah, sebab ada halangan. Tapi ke sana tu mengapa? Dia kata kemungkinan angin. Angin dari sana dia dipukul ke sana. Dia ke sana dulu, bukan kesilapan, dengan tujuan. Bukan kalau kesilapan itu amateur. Itu datangnya nanti kesan. Dengan tujuan. Kesahan. Itu kesan dengan tujuan. Dia kalau consistently dia pukul ke sana, memang banyak ke sana sebab angin gitu kan. Dia tolak ke sana supaya tak lari jauh. Tak lari jauh ke sana kan. Jadi dengan tujuan, with purpose. Begitu juga maknanya kalau dia boleh setiap kali dipukul dia slice. Dia ke sana. Slice ataupun draw, setiap kali dia slice atau draw, itu dipanggil keboleh percayaan. Waduh. Dia punya pukulan itu boleh dipercayai. Waduh. Kalau kita katakan bahawa dia seorang golfer yang profesional kerana dia boleh membuat pukulan slice ataupun draw ataupun itu barulah dipanggil reliability. So salah guna term antara slice dan draw tu disengajakan ke tidak dulu? Saya tidak sengaja. Tak sengaja. Sebab Dr. Jamil bukan golfer. Saya bukan golfer. Maknanya kalau kita bukan orang pentaksiran, macam kita boleh pula buat kerja yang tak sah. Tak boleh juga. So kalau kita terbalikkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, penting sangat dalam pentaksiran ni untuk mula memahami dulu ya.
Boleh. Kalau Betul. kita boleh faham Kena faham dulu. terma-termanya, kemudian kita buat. Maknanya tahu, faham, boleh buat, Tahu. barulah boleh buat dengan betul. Betul. Waduh. Itu macam tu. Dr. Jamil, boleh tak agaknya kalau kita cerita-cerita kali inilah untuk make sure kita ni tahu, faham dan boleh buat. Dia ada satu perkara bila kita cerita pentaksiran kan. Karena hari itu kita cerita anjakan dari peperiksaan ke pentaksiran. Sebelum tu. Tadi saya cakap ke sana slice, ke sana draw, kalau ke sana itu sana itu hook. Kalau ke sana itu fit. Ada empat pukulan. Maknanya sana tu pun ada 4. Ada 4. Waduh. Slice, draw, fit and hook. Itu Jadi betul, kena tahu itu kalau right handed. Kalau left handed pula dia terbalik. Lain pula. Kalau left handed dia lain. Dia kalau left handed dia pukul gitu kan. Pukul gitu tapi perginya ke sana. Itu slice. Itu slice. Kalau dia gitu tapi dia pergi ke sana, itu hook. Yang apa dia terbaliklah. Cara doktor gitu tu bukan macam main golf. Macam menyabit. Sebab saya duduk. Okey, itu cerita. Maknanya kita kena tahu, faham, dia boleh buat dan akhirnya boleh buat dengan betul. Itu syarat tu. Jadi kalau saya setakat penguasaan saya tentang golf itu, saya setakat tahu je lah. Betul. Saya tahu ya. Itu pun yang Dr. Jamil tahu tu perlu dibetulkan. Betul. Saya di peringkat tahu yang perlu dibetulkan. Itu cantik betul tu. Betul. Okey. Alright, kita teruskan. Kita nak cerita pasal apa hari ini? Itulah hari itu kita cerita untuk memahami dan mengisi agenda perpindahan zaman dari zaman peperiksaan ke zaman pentaksiran. Kan ada 3. Kita nyatakan 3 perkara yang kita harus fahami itu tadilah. Tahu, faham, boleh buat dengan betul. Yang pertama, itu tahap penguasaan ya. Iya. Bukan pencapaian lagi. Belum sampai pencapaian. Apatah lagi cerita. Pencapaian itu kalau dah main dah bertanding kan. Ini main pun tidak. Main pun tidak. So tidak salah sebenarnya kita nak tahu pasal golf kan. Tidak. Walaupun saya tidak bermain golf. Betul. Betul. Nak mempertahankan juga lagi. Okey, yang pertama kita kata kena tahu faham tentang standardized dan standard based. Kita nak terms ni. Standardized assessment dan standard based assessment ni lain dan perlu diketahui dan difahami. Ambillah masa untuk mengetahui dan memahami. Dua-dua tu berbeza. Yang kedua, kita juga kena tahu dan faham tentang school based assessment, Melayunya pentaksiran berasaskan sekolah. Dan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ini banyak diperkatakan orang ni. Bukan di Malaysia saja tau. All over the world. Yang dikatakan classroom assessment tu adalah pentaksiran bilik darjah yang di Malaysia terkenal dengan PBD. Pentaksiran bilik darjah. Atau bahasa Inggeris classroom assessment. Dia tidak classroom based assessment ya? Bukan classroom assessment. Tapi yang school tadi school based assessment. Ya betul. Okey. Tapi satu lagi. Dalam literatur dah lama dah sebenarnya Dr. Classroom Ush. assessment dah lama dah. Bukan baru-baru ni Bukan saya. baru ya. Bukan baru ya. Okey. Satu lagi formative dan summative. So insya-Allah kalau kita dapat faham, tahu, faham, boleh buat dan boleh buat dengan betul, insya-Allah. So antara 3 tu kita nak yang mana kita mulakan? Tapi sebelum kita pergi, saya suka sangat tengok apa yang berlaku pada golf tu. Bila kita nyatakan dalam podcast ini, kemudian orang di luar sana membantu membetulkan, itu yang kita nak. The so-called collaboration. I mean, podcast Dr. Jaka ni bukan untuk mengajar ya. Bukan. Kita untuk mewakili masa, menyatakan pandangan kita, menyatakan pengetahuan kita dan menyatakan pengalaman kita. Dan orang di luar sana berhak untuk membetulkan kalau silap. Yes, wajib. Kita nak macam itu kan? Perlu kita nak macam itu. Sebab ini bukan zaman competition kan? Ini zaman collaboration. Bukan kita saja yang pandai.
Oh, yo, tak bukan kita saya jauh tahu. daripada itu. Jauh daripada itu. Okey. So kita mohon sangatlah kawan-kawan, rakan-rakan kita dari Yes, sana, yes. betulkan kita, tegur Tolonglah, kita tolong. kalau seperti yang dibuat oleh penonton tadi lah. Ya, Okey, betul. apa-apa sahaja. Okey. So boleh tak kita alignkan sedikit cerita kita untuk school based assessment and classroom assessment? Dr. Boleh. Jamil, cuba InsyaAllah. cerita sikit. Okey, school based assessment ataupun dalam bahasa Melayu ialah pentaksiran berasaskan sekolah. Dia kalau nak dikira lawannya lah ataupun nak dikira dia punya antonim kepada pentaksiran berasaskan sekolah ialah pentaksiran berasaskan pusat. Maknanya kalau pentaksiran berasaskan sekolah itu kadang-kadang dipanggil juga sebagai internal assessment. Kalau yang kampus atau luar itu dia external assessment. Ataupun kadang-kadang ada juga yang mengambil istilah secara mudah yang school based assessment itu sebagai selalu dikaitkan dengan formative assessment. Dan yang sebaliknya itu dipanggil summative assessment. Nanti kita bercerita antara dua tu ada yang perbezaannya lagi lah secara umum. Tetapi bila kata school based assessment itu pentaksiran yang berasaskan sekolah di mana yang memainkan peranan yang besar ialah guru-guru yang di sekolah lah. Guru-guru, rakan sebaya. Tapi oleh kerana kita tidak ada home based assessment, jadi yang home based itu termasuk juga di dalam school based assessment. Maknanya pentaksiran oleh ibu bapa, oleh masyarakat itu juga boleh dianggap sebagai school based assessment. Kerana mereka itu sama ada guru, sama ada rakan sebaya, rakan-rakan kepada murid-murid, ataupun ibu bapa ataupun komuniti, selalunya dia akan merujuk kepada anak didik yang berada di sekolah. Yang berada di sekolah untuk terlibat dalam pentaksiran berasaskan sekolah, mereka pergi ke sekolah. Sebab tu dia tidak dipanggil sebagai home based assessment ataupun community based assessment. Tapi ada juga kalau nak gunakan community based assessment, tapi kita kuluhumkan. Kita jadikan sebagai kesemua tu sebagai school based assessment. Di situ nanti ada classroom assessment. Di situ. Kadang-kadang dipanggil juga performance based assessment, kadang-kadang dipanggil juga sebagai authentic assessment di dalam kelompok itu. Kelompok school based assessment. Ini pemahaman saya lah, Dr. Qadri. Kalau Dr. Qadri yang belajar ataupun membaca yang lain, saya alu-alukan. Ini perkembangan baru tau Dr. Jamil. Kalau kira memang betul konsepnya lama. Tetapi apabila perkembangan pendidikan terkini yang mengibarkan bendera student-centered learning, lifelong learning. Dulu tak ada sangat bendera ni. Tapi bila student ada satu lagi Dr. Qadri. Learning center education. Learning betul center pun ada juga. Dia membawa cerita autonomi. Iya, betul. Okey, kalau kita beri kuasa kepada guru tu apa ceritanya? Dulu ada terms dia. Kalau kita beri kuasa kepada guru untuk buat keputusan. Teacher centered satu. Sekarang ni kalau kita beri kuasa kepada sekolah dan kuasa tu kita ambil dari lembaga peperiksaan. Kalau dulu yang ada kuasa untuk menentukan jaya atau tidak lembaga peperiksaan. Kan? Tetapi apabila benda tu autonomi, betul. Tapi ada lagi satu apa ya? Saya pun lupa minta. So autonomi maknanya sekolah ini gerakkan seluruh dunia ni. Sekolah menuntut autonomi untuk diberi kuasa menyatakan Jamil atau Qadri ini berjaya atau tidak. Sebab sekolah mula resah, nampaknya Qadri ini bagus, tetapi keputusan peperiksaannya kok tak bagus.
Boleh berlaku. Boleh Ha. berlaku. Dalam ini batasan hebat, boleh tapi berlaku. keputusan peperiksaan ni kok tak hebat. Ya. So, seluruh dunia menggesa supaya bukan buang tau, bukan buang. Tapi boleh tak kita collaborate sama-sama? Sekolah pun ada hak, pusat pun ada hak. Ya. Ha-ha. So, autonomi ni dijemput. So, bila autonomi ni diberikan, maknanya apa yang berlaku di sekolah tu diambil kira. Dia Dr. Dri, lebih-lebih lagi dalam sistem yang dipanggil sebagai decentralized education. Betul. Negara kita mengamalkan centralized education, di mana dululah. Dulu. Di mana semua perkara diputuskan oleh pusat. Sebab itu kita ada pusat perkembangan kurikulum, peperiksaan pusat, semua berasaskan pusat. Tapi nampaknya walaupun beberapa negara telah mengamalkan decentralized ini, dia tidak ada lagi centralized education system seperti di Australia, seperti di Finland, seperti di Amerika sendiri dia dah decentralized. Sebab kita dijajah oleh British dululah. Tapi sekarang pun mereka sudah decentralized sistemnya. Dia hanya ada beberapa pusat peperiksaan saja, dan dia ada ada authority, qualification and assessment authority, curriculum and assessment authority yang berpusat. Tapi macam di negara-negara di Australia contohnya, dia dah decentralized. Dia tidak ada kurikulum kebangsaan, tu tak ada. So, school base ni apa benda ya sebenarnya? So, school base maknanya masing-masing negeri atau masing-masing daerah di negara tersebut ada kurikulum dia sendiri. Katalah sekolah Dr. Jamil dulu sekolah apa? Sekolah kebangsaan Tebuk Jauh. Tebuk Jauh. Okey. Sekolah saya dulu sekolah kebangsaan Datuk Manan. Okey. Maknanya Tebuk Jauh, SK Tebuk Jauh tu boleh come up with dia punya assessment, Datuk Manan boleh come up with dia punya assessment. Ya, boleh. Cuma mereka ada standard yang telah ditetapkan oleh negara. Dia diberi kuasa to come up with dia punya assessment. Boleh. Bukan sahaja assessmentnya, kurikulumnya juga ada school based curriculum. Ada school based curriculum. Oh. Mereka hanya mematuhi standard yang ditetapkan oleh pusat. Soalannya lain-lain pun tak apalah Dr. Tak apa. Tidak ada masalah. Sebab kan yang kita ukur atau kita taksir ialah konstruknya. Bukan tajuk. Jadi pihak pusat yang menyediakan kurikulum standardnya, dia telah meletakkan apa konstruk negaranya secara umum. Jadi apa soalan nak dibuat oleh sekolah tertentu terpulang. Maknanya kalau sekolah diberi otonomi, diberi kuasa to come up with dia punya assessment, itu dipanggil school based assessment. Maknanya school based tu apa yang berlaku di sekolah itulah kan. Yang antara sekolah dengan sekolah tu berbeza. Tak sebenarnya sama. So maknanya kalau satu instrumen dihantar oleh lembaga ke sekolah untuk sekolah laksanakan, tu bukan school based lah kan? Ya, betul. Bukanlah. Kalau ke school based. Kalau dihantar daripada pusat, dihantar pusat pada sekolah, kau laksana je, ikut dia semua, bukan school based lah kan. Sebab sekolah tu sepatutnya yang tahu tentang sekolah itu diberi otonomi untuk come up with the assessment. Ya, betul. Okay, good. Itu school based. So apa pula, di mana letaknya classroom assessment dalam school based tu? Okay. Kita cerita ni dalam school based assessment itu bukan sahaja akademik ya, Dr. Kodri. Dia ada lagi nanti yang afektif, yang tentang karakter, pembinaan nilai, aktiviti jasmani, itu juga termasuk dalam school base. Tapi kita bercerita dulu tentang akademik ya. Tentang akademik, kalau memang sekolah yang melaksanakan. Sekolah yang melaksanakan, yang dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah mereka, itu kita panggil pentaksiran bilik darjah.
Oh, sebab di sekolah tu, kawasan pagar sekolah tu ada bilik darjah, ada bukan bilik darjah. Yes, yang dan So, kalau pentaksiran di tandas bukanlah pentaksiran bilik darjah. ya, okey. Sorry. Minta maaf ya. Sebenarnya bukan sahaja dalam bilik darjah per se yang dikatakan bilik darjah bilik itu. Sebenarnya seluruh tempat kalau guru itu mengambil bawah pokok, di bawah pokok kelapa ke, bawah pokok kayu ke yang redup, terhindar dari cahaya panas terik. Pun bilik darjah juga. Itu bilik darjah. Oh. Bukankah dalam bahasa kita ada sebut alam terbentang luas? Itu adalah bilik darjah kita. Sastra. Tempat kita kita belajar, tempat kita menuntut ilmu. So di mana-mana saja itu dianggap sebagai bilik darjah. Waduh. Jadi kalau kawasan sekolah, di mana-mana saja kalau guru-guru kata nak buat murid-murid seronok, bawah pokok, itu pun bilik darjah juga. So maknanya bilik darjah tu tak kisah di mana, kalau dia ada berhubungan dengan teaching and learning, kita anggap sebagai classroom assessment. Waduh. Classroom assessment. Pentaksiran bilik darjah. Ataupun di Padang gitu ya. Yang akademik aja ke? Yang bukan akademik pun, kalau katalah proses pengajaran pembelajaran hari itu untuk PE, pendidikan jasmani di Padang. Padang itu bilik darjah dia. Pentaksiran boleh dibuat di situ. Okey. Pentaksiran ini bukan saja yang paper pencil, Dr. Qadri. Kementerian Pendidikan membawa ada 3 kan. Kalau kata pentaksiran berasaskan sekolah tu kan ada PBD. Yep. Lepas tu ada psikometrik. Lepas tu ada PAJSK. So yang PAJSK tu bukan PBD lah. Yang psikometrik tu bukan PBD lah kan. Tapi 3 tu kan PBS. 3 tu PBS. Ketiga tu PBS. Tapi saya menghormati jugalah apa yang dibuat oleh kementerian, di mana PAJSK itu tidak termasuk dalam PBD. Psikometrik juga bukan PBD sebab tidak nak mengkelompokkan saja. Betul. Tujuannya untuk memperjelaskanlah supaya semua orang nampak gitu. Tetapi PBD ke PBS ke, memang sekolah diberi otonomi. Sepatutnya. Empowerment. Empowerment tu saya empowerment tu diberi kepada sekolah. Okey, dua-dua. Autonomous and empowerment tu diberi sekolah untuk PBD dan PBS. Boleh kita maju macam tu? Boleh. Cuba Dr. Qadri, saya teringat Profesor Dr. Ibrahim Bajunet, sahabat kita kan. Semasa bersama saya di Vietnam di Vietnam sama dengan Dr. Ibrahim. Dia kata dalam apa tu, dia kata sebelum kita memberi empowerment kepada guru, mereka hendaklah diberi enablement. Betul. Bagaimana kita nak enable? Kalau enablement itu perlu. Kalau tidak, empowerment gagal. Betul. Ini Dr. Ibrahim Bajunet. Betul. Dan saya setuju. Betul. Saya boleh tambah tak? Saya setuju sangat dengan apa yang Datuk Dr. Ibrahim Bajunet nyatakan tu. Empowerment, enablement. Ada satu perkataan tau yang sangat popular di seluruh dunia sekarang. Kompetensi. Ya, in order maknanya dia mesti competent in order to enable. Ya. Oh, okey. Kan? Dia kompetensi, enablement, barulah empowerment. Maknanya kompeten dulu. Boleh buat dulu. Yang kita cerita tadi, bukankah enablement itu dengan tujuan untuk mendapatkan kompetensi, Dr. Dia enablement tu dia punya tiket. Oh, okey. Dia punya tiket tu enablement. Tetapi kompetensi tu dia punya upaya dalam diri dia. Okey. Kalau kita memberi enabling factor kepada orang yang tak kompeten pun rosak juga. Rosak juga. So kalau kita nak memberi empowerment, setuju? Dia mesti ada agenda enablement. Dan isi kepada enablement tu adalah mengkompetensikan setiap orang yang disuruh menjadi pentaksir. Siapa yang bertanggungjawab tu, Dr. Qadri, untuk memberi enablement dan kompetensi kepada soalan bola tanggung. Soalan bola tanggung tu. Dr. Jaka. Kalau kita bercerita Dr. Jamil ini melawak aja, minta maaf tuan. Kalau kita bercerita tentang collaboration, maknanya semua orang yang tahu sikit-sikit dan tahu kena sama-sama
bergerak Ya. dalam suatu negara untuk bercerita tentang competency enablement and empowerment. Dia tidak boleh tanpa agenda competency enablement tu tiba-tiba empowerment. Dia boleh kalang kabut. Boleh kelang kabut. Tapi ada satu lagi yang negara-negara usahakan, ialah the system. Alright. Sistem tu apa, Dr. Jamil? Yalah. Sistem dia. Okey. Sistem tu rupa-rupanya the registration, Aha. pendaftaran, Mhm. pengumpulan, Mhm. pemprosesan dan pelaporan. 4 tu. Baru jadi sistem. Kalau tak ada itu, kalang kabut PBS dan PBD. Pelan-pelan. Okey. Susah nak telan ni kan? Susah nak telan. So maknanya PBD dan PBS bercerita tentang autonomy and empowerment. PBD dan PBS bercerita tentang autonomi dan empowerment. Perlu ada enablement, 2. dan Yang satu mesti ada sistem dan kompetensi. Ya, okay. Menerusui kompetensi itu, dia akan panjat tangga enablement and empowerment. Okay. Itu satu. Tetapi mesti ada sistem. Siapa nak buat sistem tu, Dr. Corey? Dr. Jaka. Dr. Jaka. Okey. Berat tugas kita. Ini saya, tapi rasa boleh. Saya kan? melawak saja. Tapi rasa boleh kok. Tetapi rasanya kalau diberi amanah boleh lah. InsyaAllah. Tapi kita hanya nak share dengan semua orang. Semua orang rakan-rakan kita lah. Semua orang rakan-rakan kita. Apabila kita menjalankan PBS dan PBD, bukan hanya di Malaysia ada, Dr. Jamil? Ya, betul. All over the world have PBS and PBD. PBS itu SBA lah kan? School Based Assessment and Classroom Assessment. Semua orang. Dan apabila bercerita tentang PBS dan PBD, dia orang memang bercerita tentang empowerment and autonomy. Memang. Tetapi empowerment dan autonomy itu boleh menjadi disaster kalau tidak ada sistem dan kompetensi. Dr. Corey, boleh tak saya bertanya sikit? Adakah bermakna dulu kita pernah juga nak cuba atau perkenalkan PBS ni, tak salah berdasarkan sekolah, nampaknya seperti tak berjalan. Adakah disebabkan tidak ada sistem tadi tu dan tidak ada empowerment dan sebagainya? Adakah itu puncanya, Dr. Corey? Itu kan tidak ada tu rasanya ada. Adalah. Ada. Tak adil lah kalau tak langsung kan? Tak adil. Tak adil. Tak adil. Tetapi apabila bercerita tentang sistem, dia kan untuk sampai kepada 10,000 sekolah tu, dia akan menjalani 4 fasa yang kita nyatakan dulu. Kan? Forming, storming, norming, and performing. Untuk sistem tu perform, Dr. Jamil, dia akan menjalani 4 dan 4 ni ada setengah-setengah negara mengambil masa 15 tahun. Dia tidak boleh umum hari ini, besok semua terus jadi. Yang tunjuk perasaan pun ada kadang-kadang setengah negara. Betul. Saya pernah membaca laporan berita di UK sekitar tahun berapa ya? 80-an ke 90-an. Sebuah kerajaan di Britain masa itu John Major tak salah saya, jatuh kerana usaha untuk melaksanakan PBS, School Based Assessment. Betul. Sebab mereka tidak ada sistem apa yang menyebabkan guru merasa terbeban. Sedangkan sebenarnya tidak sepatutnya guru terbeban. Guru-guru pernah tunjuk perasaan depan di orang punya parlimen, apa namanya tu? Westminster. Betul. If you want mark, we give you mark. Itu saja. Dia kata, dia cakap dengan kerajaan, kalau awak nak mark, saya bagi awak mark. Sebab guru bagi mark senang aja kan. If you want mark, you give mark. Don't ask us to assess. Wah, macam tu pula. Yang bawah tu. Maknanya assessment tu kuat betul. Macam tu. Betul. Jadi maknanya itu kerana kemungkinan lah saya kira dia tak ada sistem. Sistem ni saya rasa Dr. Corey pernah sebut di mana saya lupa. Sistem ini yang menghubungkan daripada konsep kepada destinasi. Betul. Ya. Betul. So dia mesti ada jembatan. Ada jembatan. Yes. Jembatan yang menghubungkan konsep. PBS itu konsep kan? Ya. Konsep. Betul. Kalau tidak ada jembatan yang menghubungkan, dia tinggal konsep je. Habis. Itu agaknya perlu dibuat satu sistem itu macam jembatan lah. Nanti kita cerita di masa yang lain, Dr. Corey, kerana saya rasa setakat ni marilah kita sama-sama sedari yang kita tadi tu, apabila kita cerita tentang PBS dan PBD, Dr. Jamil, sebenarnya itu satu langkah
besar Yep. dalam sistem pendidikan kita. Membawa PBS dan PBD satu langkah besar. Tahniah kepada Kementerian Pendidikan. Okey, tahniah. Namun di situ, the elements of empowerment and autonomy perlu diadres. Dan untuk address tu kena cantikkan sistem dan bangunkan kompeten. Dua ya? Ya. Maknanya kita bikin sistem yang cantik dan bangunkan kompeten. InsyaAllah berjaya. InsyaAllah berjaya. InsyaAllah berjaya. InsyaAllah. So kita support lah. InsyaAllah kita support. InsyaAllah kita support. Don't worry. Jadi saya rasa itu sahaja Dr. Kodri. Dah habis dah? Kita sambung masa lain lah. Kalau banyak sangat nanti takut mereka, kita sendiri pun lari pula. Ya. Macam main golf tu. Main golf dia lari. Jadi itu sahaja pertemuan kita kali ini dalam episod dalam podcast Jaka bersama Dr. Jaka, podcast pendidikan bersama Dr. Jaka. Saya Dr. Jamil Adimin dan saya Kodri Ahmad. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang.